وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مستقيما وهداية صنع ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك ونعم الملائكة المقربين وخلصنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا من لساننا ولا الشيخ المسند لا نفعنا في الدارين. Sekian. Dan kedua, wahdaniyat pada sifat. Dan kedua, namanya ada yang. Dan yang kedua, daripada tiga, yang mana kata awal dulu, pada kata dan ketahui olehmu, dan diketahui daripada demikian itu bahawa segala bagai wahdaniyat itu tiga. Segala bagai wahdaniyat itu tiga. Pertama, wahdaniyat pada zat. Dan kedua, yang kedua, wahdaniyat pada sifat. Wahdaniyat pada sifat, mana sifat dia pun wahdaniyat juga. Zat dia pun wahdaniyat. Perbuatan dia pun wahdaniyat. Apa mana pula wahdaniyat pada sifat? Dan maknanya, makna wahdaniyat pada sifat. Dan maknanya, makna wahdaniyat pada sifat, dia guna kalimah jamak. Dia kata dan kedua, wahdaniyat pada sifat, bentuk jamak. Dan maknanya, makna wahdaniyat pada sifat, tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci, zat Allah, daripada satu jenis. Tiada berbilang-bilang. Maknanya tidaklah dua ke atas, hanya satu saja. Tidak berbilang, maknanya menafikan berbilang. Tak berbilang sifat-sifat. Bagi zat yang maha suci, ia zat Allah Ta'ala. Zat maha suci, zat Allah Ta'ala. Tiada berbilang tu, tiada berbilang daripada sangkut dengan takluk dengan tiada berbilang. Tiada berbilang daripada satu jenis. Maknanya tiada berbilang, kata tak berbilang tu daripada satu jenis. Dengan maknanya satu jenis ada satu sifat. Seperti ada baginya dua kudrat. Ini misal bagi berbilang daripada satu jenis. Seperti ini misal bagi berbilang. Bukan misal bagi tiada berbilang.
misal bagi berbilang daripada satu jenis. Seperti ini misal bagi berbilang berbilang sifat daripada satu jenis. Seperti ada baginya dua kudrat atau lebih banyaknya kudrat lebih banyak daripada dua. Dua ke atas. Dan dua iradat dan dua ilmu atau lebih banyaknya. Jadi katanya tiada berbilang tu daripada satu jenis. Dia kita kalau nak bandingnya anggota, tapi bukan sifatlah anggota. Tangan satu jenis anggota, telinga satu jenis anggota, hidung, mulut satu jenis, hidung satu jenis, kaki satu jenis, kepala pun satu jenis. Itu jenis. Tangan satu jenis. Lepas tu dua belah. Itu mana berbilang daripada satu jenis. Tangan adalah satu jenis anggota tapi ada dua belah, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, maka maknanya itu berbilang daripada satu jenis anggota. Kaki kaki itu satu jenis anggota. Kaki itu satu, yakni satu jenis anggota. Jenis kaki ada berapa kita manusia? Ada dua. Jenis kaki ada berapa? Ada 4. Kalau lembu, kan? Lembu jenis kaki ada 4. Jenis kaki ada 4. Jenis tangan tak ada di lembu. Begitu ya. Jenis tangan tidak ada di lembu. Ada jenis kaki. Tapi 4 begitu. dia panggil jenis. Jadi kalau tangan kita manusia, jadi tangan tu satu jenis anggota. Lepas tu sebelah kanan satu dia panggil afrod dia. Sebelah kiri satu ni panggil afrod. Kalau nak banding satu laginya, setengah daripada rukun sembahyangnya ialah duduk antara dua sujud. Setengah daripada rukun sembahyangnya duduk. Duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Maka dikanda di situnya duduk. Duduk tu maknanya jenis duduk. Duduk maknanya jenis duduk. Dia perbuatan pun dikatakan dipanggil jenis. Makan satu jenis perbuatan. Minum satu jenis perbuatan. Duduk satu jenis perbuatan. Berjalan satu jenis perbuatan. Tidur satu jenis perbuatan. Maka duduk satu jenis perbuatan. Maknanya apabila kita semayang, selepas pada kita sujud yang pertama, nak kita buat jenis duduk. Selepas bangkit daripada sujud yang pertama, nak bagi kita buat akan perbuatan duduk, maknanya bagi ada jenis duduk. Lepas tu bersila, itu afrod dia. Iftirash
itu afrad dia. Tawarruk itu afrad dia. Belunju, meninggung, duduk ke tidak? Duduk juga, itu afrad dia. Maka apabila nak tilik kepada kalau lepas pada sujud yang pertama, kita bersila, jadi ke tidak? Jadi dah. Sebab kata itu sejenis. Dah jadi duduk. Sebab kita melakukan jenis perbuatan nama kata duduk. Tapi tak kena dengan yang disunatkan. Tapi kalau duduk bersila, kalau tidak ada keuzuran, tak kena dengan yang disunatkan. Yang disunatkan tu ialah iftirash. Tapi kalau kita katanya kalau nak bersila pun boleh ke tidak? Tanya bersila tu duduk ke tidak? Mana-mana bagai duduk jadi. Itu. Maka begitu juga berjalan jenis perbuatan. Berjalan tu adakah jalan slow-slow, itu berjalan juga. Jalan laju itu jalan juga, dia panggil afrad dia. Panggil afrad dia. Begitu. Maka yang kita bilang katanya sifat ma'ani yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib di atas kita orang mukallaf kena tahunya ada berapa? Ada 7. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala yang wajib di atas kita orang mukallaf kena mengetahui dengan secara satu persatunya ada 7. 7 apa tu? 7 afrad ke 7 jenis? Jawabnya 7 jenis. Kudrat 1 jenis. Iradat 1 jenis. Ilmu 1 jenis. Hayat 1 jenis. Apa dia lagi? Sama' 1 jenis. Basar 1 jenis. Kalam 1 jenis. Jadi katanya bilang-bilang 7 sifat. Maknanya 7 jenis sifat. Maka berbilang ke tidak di situ? Adapun berbilang di jenis sifat-sifat itu adalah wajib. Mustahil sifat ma'ani ada 1 jenis saja tu mustahil. Kalau katanya 1 jenis, mana ada kudrat saja. Iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Tak ada. Itu mustahil. Jadi berbilangan jenis sifat itu adalah wajib. Berbilangan jenis sifat tu adalah wajib. Yang kata mustahil ni maknanya di 1 jenis tu ada 2 afrad. Jenis kudrat ada 2. Nak banding 1 lagi. Matahari 1 jenis. Kan? Ada berapa? Afrad dia ada berapa? Ada 1. Matahari 1 jenis. Kan? Bulan 1 jenis. Matahari ada berapa? Jenis matahari ada berapa? Ada 1. Jenis bulan ada 1. Sebab yang sebiji itu ya. Sebuah tu ya yang naik turun kan? Yang matahari bulan. Bintang 1 jenis. Bintang 1 jenis. Tapi ada berapa? Banyak. Bintang ada berapa? Bintang ada berapa? Bintang tu 1 jenis. Ada berapa jenis bintang? Ada banyak. Tak habis nak bilang. Lepas tu pula, bandinglah yang lain. Durian 1 jenis. Durian 1 jenis. Lepas tu jenis durian ada berapa? Banyak, musangking lah. Banyak.
yang katanya tak berbilang tu daripada satu jenis, dua kudrat. Tengok kita, tangan kita. Tangan tu satu jenis, tapi kanan pun tangan, kiri pun tangan. Maka itu panggil berbilang daripada satu jenis. Ni yang kata tak berbilang tu mana satu jenis jangan banyak. Hanya satu saja. Kudrat satu. Kalau nak banding macam matahari. Kalau nak banding macam matahari, kalau anggota kita hidung. Kan? Hidung satu jenis. Ada berapa? Satu. Begitu. Mulut. Mulut satu jenis. Ada berapa? Ada satu. Tengok sekali lagi dia katanya, dan maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci, zat Allah, tak berbilang tu daripada satu jenis. Maknanya satu jenis, satu sifat. Satu jenis, satu sifat. Bukan kata satu jenis, dua, tiga. Bukan begitu. Itu mustahil. Misalnya seperti ni, misal bagi berbilang. Ada baginya dua kudrat, dua sifat. Lepas tu dua-dua sifat tu yang ni kudrat, yang nu pun kudrat. Seperti yang tangan kita, yang kanan ni tangan, yang kiri pun tangan. Atau lebih banyak. Dan dua iradat dan dua ilmu, atau lebih banyak. Maka di sini katanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Tiada berbilang-bilang sifat daripada satu jenis tu, itulah kita panggil nafikan muttasil pada zat. Nafikan muttasil pada sifat. Dengan sebab kalaulah sifat tu ada dua sifat kudrat, maknanya dua-dua sifat ada di satu zat. Begitu. Dua-dua sifat tu ada di satu zat. Maka jadikan muttasil pada sifat. Sebenarnya, dan tiada bagi yang lain, bagi orang yang lain, bagi zat yang lainnya, lain pada zat yang suci, sifat seperti sifatnya, sifat zat yang suci, seperti adalah bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah. Kalau begini panggil nafikan kam munfasil pada sifat. Dengan mana satu kudrat ada di zat Allah, satu sifat lagi ada di zat yang lain. Kudrat ni di zat lain, kudrat ni di zat lain, maka berlain-lain. Kalau kita ingat begini, kalau dua sifat yang sejenis itu, kalau dua sifat yang bersejenis itu ada di satu zat, itu jadikan muttasil, berhubung. Sebab di satu zat. Tetapi kalau dua sifat tadi itu ada di zat ni satu, ada di zat yang lain satu, jadikan munfasil. Itu jadikan munfasil pada sifat. Jadi maknanya yang kedua, tiada bagi orang yang lain, mana tiada bagi zat yang lain daripada zat yang maha suci, sifat yang seperti itu. Dia kait sifat seperti ini, sifat yang seperti sifatnya. Kalau maknanya sama serupa sifat dia ni, sifat Allah, sifat kudrat yang ada di Allah, sifat kudrat yang ada di zat yang lain itu sama serupa. Adapun kalau panggilan sama tetapi hakikat tak sama, tak kira kata berbilang. Seperti kita kata Allah ada sifat sama, di kita pun ada sifat sama. Tetapi walaupun nama bunyi sama,
tetapi hakikat berlain-lainan. Kita baru dia, yang kita baru yang dia qadim. Itu dah tak sama. Itu tak kira begitu ya. Hmm. Tengok. Dia katanya sifat seperti. Sama serupa. Kalau tak sama serupa, hakikat lain-lain, kebetulan pada panggilan saja, itu tak menafikan. Tengok. Dan ada pun dia kata, dan ada pun bahawa ada bagi yang lain kudrat, tiada seperti kudratnya Ta'ala, maka tiada memberi mudarat. Sebab sama pada namu, hakikat tak sama. Kan? Macam durian musangking dengan durian burung. Panggil ya durian. Yang nu baik untuk tekanan darah. Ini mudarat kepada tekanan darah. Jenis lain tu penamu sama saja kan. Yang nu durian, yang ni pun durian. Tapi berlainan. Kalau kita kira tu kebetulan nama saja. Jenis lain-lain tengok isi dia lain kan. Biji tak sama. Tengok. Dia katanya ada pun bahawa ada bagi yang lainnya kudrat. Tapi kudrat tiada seperti kudrat pada zat padanya pada Allah. Maka tiada memberi mudarat. Itu maknanya tidak memberi mudarat, maknanya itu tak jadi mustahil. Itu tak jadi mustahil, tidak menafikan tidak menyabitkan munfasil pada sifat. Seperti bahawa adalah bagi yang lain itu kudrat mana yang tiada memberi bekas. Tak boleh nak mengada dan tak boleh nak meniada. Seperti kita ada kudrat ke tidak? Ada. Di diri kita hamba, di diri kita manusia, ada kudrat ke tidak? Jawabnya ada. Bukan tak ada. Ada. Tetapi kudrat kita tak boleh memberi kesan. Tak boleh nak wujudkan. Tak boleh nak wujudkan apa-apa. Tak boleh nak mengadakan dan meniada. Adapun kudrat Allah Ta'ala memberi bekas. Kudrat kita tidak memberi bekas. Maknanya tak sama dah tu. Hanya kebetulan pada panggilan saja. Kalau nak bandingnya seperti durian burung dengan durian yang ni. Kebetulan nama saja. Soalannya begitu. Maka iaitu muafakat pada nama kudrat jua. Itu muafakat. Mana kebetulan. Panggilan sama. Kebetulan saja pada nama. Seperti orang yang dua serupa nama. Yang nu pun Abdullah, yang ni pun Abdullah. Orang sama ke? Tidak. Kebetulan pada nama orang lain-lain. Tetapi antara dua kudrat itu bersalahan pada hakikatnya. Dia katanya muafakat pada nama pada panggilan kata kudrat. Tetapi antara dua kudrat itu bersalahan. Tak serupa. Kudrat Allah memberi kesan. Kudrat kita tidak memberi kesan. Maka tak kira kata satu jenis. Hanya berkebetulan saja pada nama. Bersalahan pada hakikat. Hakikat kudrat Allah Ta'ala lain daripada hakikat kudrat kita hamba. Maka itulah tidak jadi mustahil, tak jadi kemudaratan. Kemudian dia katanya, qiyas olehmu pada segala sifat yang lain. Yang sah diitlakkan, mana sah dipanggil. Qiyas olehmu, kata sama. Kira sama. Qiyas olehmu pada segala sifat yang lain, lain daripada kudrat. Sani dia buat misal dengan kudrat kan. Sani dia buat misal dengan kudrat. Lepas tu sifat yang lain daripada kudrat, yang semacam tu tadi, kiaslah, kata samalah.
Nah, sifat yang lain mana? Yang sah diitlakkan, sah dipanggilkan pada hamba. Yang ni pendengar, yang nu yang ada kat telinga, pendengar, yang ada kat mata, pelihat, yang ada kat anak lidah, perkata. Begitu. Maka sama ke dengan perkata Allah, sama ke dengan pelihat Allah, sama ke dengan pendengar Allah? Tak sama. Hanya tak sama di mana? Tak sama di hakikat. Dan juga sama pada panggilan. Sama pada panggilan, tak sama pada hakikat. Itu tidak mudarat. Maka iaitu ibarat daripada maka iaitu kembali kepada yang kedua tadi. Maka iaitu yang kedua atau iaitu wahdaniyat pada sifat. Maka iaitu wahdaniyat pada sifat atau yang kedua tadi. Maka iaitu wahdaniyat pada sifat atau maka iaitu yang kedua tadi itu ibarat ialah panggilan daripada nafikan muttasil pada sifat. Ini yang pertama tadi, tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Itu nafikan muttasil pada sifat seperti dah dihuraikan tadi. Ibarat daripada nafi menidakkan. Kita kata tidak, kita kata tiada, itu nafi. Nafi mana? Menidakkan. Itu nafi, menidak. Nafi, menidak. Kalau intifa itu dak. Ibarat daripada nafikan muttasil pada sifat. Ini kenapa? Tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Kita kata tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis, itulah maknanya kita menafikan kam muttasil pada sifat. Panggilannya begitu, istilahnya begitu panggilan. Lepas tu memanglah kalau katanya Nabi ada panggil begini ke tidak? Memang panggilan begini itu tidak ada. Panggilan begini tidak ada pada zaman Nabi SAW. Hanya diwujudkan pada zaman yang kebelakangan. Tetapi kalau soalnya Nabi i'tikad begitu ke tidak? Soalnya Nabi i'tikad begitu ke tidak? I'tikad Nabi katanya tiada berbilang-bilang bagi zat Allah Ta'ala daripada satu jenis. Nabi pun i'tikad begitu juga, tetapi tidak diwujudkan panggilan. Nabi lebih tahu daripada kita lagi. Cumanya tak di itu lagi. Seperti katanya iklab, ikhfa, gunnah, mat tabi'i, mat lazim, aridilis sukun. Maka tak pernah Nabi sebut pun. Benar-benar itu diwujudkan panggilan nun sakinah artinya tanwin bertemu dengan min, panggil iklab. Itu senang kita nak belajarnya. Diletakkan panggilan. Iaitu ibarat daripada nafikan muttasil pada sifat, iaitu berbilang, iaitu kam, bukan nafi, iaitu kam muttasil pada sifat. Rajak di situ ya. Dan iaitu kam muttasil pada sifat. Berbilang. Tu kalau tiada berbilang tu baru nafi. Tiada berbilang tu itu nafi kam. Kalau berbilang tu itu ialah kam. Iaitu kam muttasil pada sifat, berbilang-bilang sifat bagi zat yang zat muqaddasah. Ini yang tadi.
Al-Baitul Muqaddas, Al-Baitul Muqaddas bagi zat yang zat muqaddasah, zat Allah. Berbilang sifat tu, sifat yang berbilang tu daripada jenis yang satu. Daripada jenis yang satu. Seperti barang yang telah lalu sebutnya pada huraian yang tadi. Satu. Dan ibarat daripada atas pada iaitu, maka iaitu ibarat daripada nafikan mutasil tadi. Dan ibarat daripada menafikan kam munfasil pada sifat. Ini kembali kepada bahawa tiada, dan ada pun bahawa tiada, dan tiada bagi yang lain, bagi orang yang lain, dia cakap begitu tadi kan, dan tiada bagi orang yang lain daripadanya seperti sifat seperti sifatnya. Itu yang tu tadi. Dan ibarat daripada menafikan, menidakkan, menidakkan, akan menafikan kam munfasil pada sifat. Dan iaitu kam munfasil pada sifat. Rajah di situ. Iaitu berbilang. Kalau menafi itu tiada berbilang. Iaitu kam muttasil pada sifat, berbilang-bilang sifat bagi zat apa dia? Dan iaitu kam munfasil pada sifat, iaitu subut sifat, mana subut ada, gitu ya. Iaitu subut, yakni ada sifat bagi yang lain daripada Allah. Seperti sifat Allah. Mana ada sifat di zat yang lain daripada zat Allah, yang mana sifat itu seperti sifat yang ada di zat Allah. Maknanya ada di zat yang lain-lain daripada zat Allah, sifat itu seperti sama serupa dengan sifat yang ada di zat Allah. Itu panggil katakan munfasil pada sifat kalau begitu. Seperti yang telah lalu. Maka kita menafi kata tiada subut. Itu mana menafikan kam munfasil pada sifat. Begitu ya. Dan ketiga, wahdaniyat pada perbuatan. Bahagian yang ketiga daripada tiga bagai wahdaniyat tu ialah wahdaniyat pada perbuatannya. Dan maknanya, mana wahdaniyat pada perbuatan, makna yang dimaksud dengan kata wahdaniyat pada perbuatan tu apa maknanya? Tiada subut fi'il perbuatan. Tiada subut fi'il, yakni perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah bagi Allah pada perbuatan. Ketiga tu dia katanya, dan maknanya, makna wahdaniyat pada perbuatan, tiada subut fi'il, yakni perbuatan. Tiada subut, tiada sabit fi'il perbuatan, yakni tiada subut fi'il itu yakni atas jalan memberi bekas. Kita kaitnya begitu. Tiada subut fi'il, yakni atas jalan memberi bekas. Atas jalan memberi bekas. Kita kenapa nak kena kata begitu? Sebabnya kita ada perbuatan ke tidak kita? Ada. Kita semayang, kita berjalan, kita makan, kita pegang, kita buat tu buat ni, kita ada perbuatan juga. Allah ada perbuatan juga. Tapi yang kita nak nafi sekarangnya, perbuatan atas jalan memberi bekas. Mana mengada dan meniada.
Adapun kita, perbuatan kita sekadar usaha saja, tidak memberi bekas. Jadi perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Yang kita nak nafi sekarang ni ialah perbuatan yang memberi bekas. Kalau tidak begitu, maknanya perbuatan kita pun mempunyai perbuatan juga. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah i'tikad bahwasanya kita hamba ada perbuatan juga. Tetapi perbuatan kitanya ialah usaha saja. Tidak memberi kesan. Yang memberi kesan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita nak nafi sekarang tu kata tidak ada subut perbuatan bagi yang lain, maknanya atas jalan memberi bekas. Begitu ya. Dan maknanya tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Satu. Ini satu makna. Daripada makna dikehendaki wahdaniyat pada perbuatan. Maknanya tidak ada perbuatan bagi yang lain, tidak ada perbuatan cakap, senang cakapnya, mudah kata tidak ada perbuatan. Tapi perbuatan tak boleh kata ada. Sebab ada ni guna pada benda yang didapati dengan pecahan dera. Begitu. Tapi nak bagi senang cakap, kita cakap ada jugalah. Maknanya tidak ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Maknanya hanya perbuatan itu perbuatan Allah satu saja. Semua segala perbuatan yang dilakukan itu hanya perbuatan Allah satu saja. Yang lain tidak ada perbuatan. Perbuatan mana yang tidak ada? Perbuatan atas jalan memberi bekas. Begitu. Satu. Dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah. Bersekutu bagi Allah maknanya bercampur dengan Allah pada perbuatan. Tengok, kalau kereta mati, kereta apabila mati, kita nak tolak seorang tak bergerak, tak padan dengan tenaga kita. Kita seorang tolak tu tak bergerak, kena pakai banyak-banyak orang. Tu maknanya berkongsi, bersekutu pada tolakkan kereta sebab nak alihkan tempat dia kan. Maka kereta tu mati, nak start tak jalan, maka tolak. Seorang tak berjalan, tak bergerak, kena ramai. Tu mana bersekutu pada perbuatan dia panggil. Banyak kita ni perbuatan kita bersekutu. Tak boleh nak buat seorang, kita panggil orang lain bantu. Tu nak bagi nampak kata bersekutu tu macam mana. Jadi kalau bersekutu tu maknanya Allah buat langit, Allah seorang buat langit dan yang lain pun datang buat bersama dengan Allah juga. Soalan begitulah. Dan tiada bersekutu yang lain, yakni tiada bersekutu oleh zat yang lain daripada zat Allah. Bersekutu bagi Allah, bersekutu bersama Allah pada perbuatan. Maka iaitu tengok. Jadi maknanya makna wahdaniyat pada perbuatan di sini ada dua makna kan. Ada dua makna. Satunya makna dianya tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah. Maknanya hanya fi'il tu bagi Allah satu saja, yang lain tak subut. Begitu. Dan yang keduanya, makna yang kedua, tiada bersekutu yang lain daripada Allah bagi Allah pada perbuatan. Itu makna yang kedua. Jadi dua makna. Maka iaitu wahdaniyat pada perbuatan. Maka iaitu wahdaniyat pada perbuatan ibarat daripada nafikan munfasil pada perbuatan. Ibarat jadi maknanya panggilan, cakapan.
ibarat daripada nafikan munfasil pada perbuatan, iaitu apa dia? Dia kata subut ke, dia kata tiada subut? Iaitu subut ke, iaitu tiada subut? Iaitu subut. Iaitu mana nak rajak? Iaitu kam munfasil pada perbuatan. Bukan nafi ni. Iaitu kam munfasil pada perbuatan, subut perbuatan, ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Seperti bahawa, ni misal dia. Subut perbuatan, ada perbuatan. Yang ni perbuatan atas jalan, atas cara mengada dan meniada. Perbuatan atas cara, atas jalan, atas cara mengada dan meniada. Iaitu subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas, memberi kesan pada mengangus. Jadi api mengangus. Allah pun menganguskan juga. Allah menganguskan benda-benda yang dia kanak nak mengangus. Api pun menganguskan juga. Jadi api itu ada perbuatan. Apa dia? Menganguskan. Memasakkan. Membakarkan. Jadi Allah Ta'ala ada mengangus ke tidak? Ada buat mengangus ke tidak? Adalah pada benda yang dia kanak nak mengangus. Api pun ada buat begitu juga. Begitu tu mana katanya, kalau begitu maknanya ada sabit perbuatan bagi yang lain. Sabit perbuatan, apa dia perbuatan dalam misal kita? Ialah mengangus. Subut perbuatan. Dia kata iaitu subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah, maknanya subut perbuatan. Perbuatan dalam misal kita apa dia? Mengangus. Bagi yang lain tu siapa? Api. Kan? Kalau katanya kam munfasil pada perbuatan, subut perbuatan bagi yang lain, maknanya sabit subut mengangus bagi api. Subut perbuatan mengangus bagi api. Subut perbuatan mengenyang bagi nasi, makanan. Begitulah. Itu mengenyang, mengangus, kita kira katanya perbuatan lah tu. Sabun, perbuatan dia kalau nak kata perbuatan, membersih, menyuci. Kalau sabun pinggang tu menghilangkan lemak-lemak kan. Itulah kalau nak kata perbuatan, begitu. Maka tiada, maknanya maka tiada, maknanya sekiranya kalau kata api memberi bekas pada mengangus, sekiranya kalau kita kata api itu memberi bekas pada mengangus, sekiranya kalau kita kata api itu menganguskan juga, maka tiada ternafikan muttasil. Gitu ya? Maka tiada ternafikan muttasil pada perbuatan wahdaniyat, pada dengan wahdaniyat af'al, jika ditasawurkan dengan berbilang-bilang af'al. Tak. Lain pula. Cerita lain pula. Jadi maknanya Sani, seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada mengangus. Kalau kita kata begitu, maknanya kita tidak menafikan kam munfasil pada perbuatan. Bisa? Cerita lain pula. Maka tiada ternafikan muttasil pada perbuatan. Tidak ternafi. Maknanya sungguh.
Kan muttasil itu sungguh, bukan tidak. Kan muttasil itu sungguh, bukan tidak. Kan muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al, dengan kita kata wahdaniyatul af'al, jika ditaswirkan, jika digambarkan, dihuraikan dengan berbilang-bilang perbuatan. Begini. Kita katanya perbuatan Allah Ta'ala banyak ke tak banyak? Perbuatan Allah Ta'ala banyak ke tak banyak? Mengadakan langit, siapa? Allah. Mengadakan bumi, siapa? Allah. Mematikan orang tu, siapa? Allah. Memberi makan kepada kita, siapa? Allah. Mengenyangkan kita, siapa? Allah. Melaparkan kita, siapa? Allah. Mensihatkan kita, siapa? Allah. Takkan banyak kan? Banyak perbuatan yang disebut, tetapi siapa yang membuat? Allah. Menurunkan hujan, siapa? Allah. Itu mana wahdaniyatul af'al. Kalau kita urainya begitu, maknanya kam munfasil, kam muttasil pada perbuatan tak dinafikan. Kerana af'al Allah Ta'ala itu amat banyak. Ni. Begini. Kita ambil kesimpulan dulu ya. Masalah awal-awal tadi, ia cakap macam mana? Maka iaitu ibarat daripada nafi kam munfasil pada perbuatan. Sini ia sebut kam munfasil dulu. Lepas tu kam muttasil pada perbuatan, belakang. Sebut uraiannya di belakang. Sebabnya begini, dia masalah kam muttasil pada perbuatan. Dia ada dua surahan, ada dua huraian, ada dua rupa. Begitu. Satunya mustahil, satunya wajib. Adapun kam munfasil kam munfasil pada perbuatan dengan maknanya ada perbuatan yang lain daripada Allah buat macam Allah Ta'ala buat, seperti api mengangus, seperti Allah Ta'ala menganguskan juga, itu kam munfasil, itu dinafikan, itu mustahil. Kita nak kena nafikan kam munfasil itu, nak kena nafikan. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara yang mustahil. Adapun kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan, maka apa makna kata kam muttasil pada perbuatan? Maka itu ditasawurkan dengan dua tasawur, dua rupa, dirupakan dengan dua rupa. Tengok. Kita tengok dulu. Maka tiada nafi kam muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al jika ditasawurkan dengan berbilang-bilang af'al. Ni satu. Ditasawurkan, kita ambil sini dulu ya. Ditasawurkan dengan berbilang-bilang af'al. Patut turun sebagai jika ditasawurkan dengan bahawa tiada perbuatan suatu perbuatan malaikat bersekutu akan dia oleh yang lain. Itu tasawur yang kedua. Turun sebagai jika ditasawurkan dengan tiada perbuatan suatu perbuatan malaikat bersekutukan dia oleh yang lain padanya. Jadi maksudnya begini, kam muttasil pada perbuatan ada dua taswir, ada dua makna, ada dua taswir. Kam muttasil, kita nak ambil faham begitu dulu. Kam muttasil pada af'al ada dua taswir. Taswir yang pertama, dia kata taswirkan dengan berbilang-bilang af'al
Satu. Itu satu taswir. Ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al. Itu satu taswir. Taswir yang keduanya, taswirkan dengan bahawa tiada berbuat suatu perbuatan malaikat bersekutukan dia oleh yang lain padanya. Itu taswir yang kedua. Jadi maknanya kam muttasil pada af'al, pada perbuatan mempunyai dua taswir. Maka kalau kita taswir dengan makna kata, taswir dengan kata berbilang-bilang af'al, maka itu wajib tidak dinafikan. Taswir katanya berbilang-bilang af'al bagi Allah, buat langit, buat bumi, mematikan, menghidupkan, mengenyang, mensihatkan, memberi rezeki, menurun hujan, begitu. Maka itu wajib kan muttasil. Mana semua keluaran daripada zat yang satu. Sebab itu panggil muttasil, berhubung, maknanya semua perbuatan keluaran daripada zat yang satu ialah zat Allah. Banyak-banyak perbuatan itu keluaran daripada zat yang satu. Hasil daripada jaksa zat yang satu. Maka itu kam muttasil dengan makna begitu adalah wajib bagi Allah. Jangan kita menafikan. Begitu kan? Jangan kita menafikan. Kalau dengan maknanya begitu. Tengok. Kalau orang tanya kita, apa makna kam muttasil pada perbuatan, macam mana kam muttasil pada perbuatan, kalau orang tanya. Kalau orang tanya kita, apa dia kam muttasil pada perbuatan, kita pun jawab. Katanya, kam muttasil pada perbuatan itu ialah berbilang-bilang perbuatan. Dengan maknanya, Allah lah yang membuatkan segala perbuatan. Perbuatan Allah tu banyak. Allah, perbuatan semua yang berlaku-berlaku ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi maknanya Allah mempunyai banyak perbuatan. Kalau kita hurainya begitu, kalau kita jawab begitu, maknanya itu adalah wajib pada akal. Itu adalah wajib pada akal. Benda yang wajib pada akal, boleh ke tidak kita nak nafikan? Tak boleh kita nak nafi. Begitu. Tetapi kalau orang tanya apa makna kam munfasil pada perbuatan, kalau orang tanya kita, kalau orang tanya kita apa makna kam muttasil pada perbuatan, kita jawab mengikut taswir yang kedua. Kita jawab kata macam mana? Kita jawab kata Allah buatkan langit dan Allah bukan seorang dia buat, hanya buat bersama dengan orang lain. Ketika Allah nak buat langit tu, ada yang lain daripada Allah berkongsi bersama dengan Allah pada mengadakan langit. Kita jawabnya begitu. Maka itu mustahil ke wajib? Itu adalah mustahil. Dinafikan. Nampaknya begitu. Jadi maknanya kam muttasil pada perbuatan ikut huraian, ikut taswir. Taswir begini wajib. Taswir mengikut taswir yang pertama wajib. Mengikut taswir yang kedua mustahil, dinafikan. Mengikut taswir yang pertama wajib, tak boleh dinafikan, mesti diisbatkan. Itu kesimpulannya begitu. Kita tengok. Maka tiada ternafikan muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al jika ditaswirkan berbilang-bilang af'al, berbilang-bilang perbuatan. Kalau kita taswir begini tak dinafikan, sungguh bukan tidak. Kenapa katanya sungguh tak dinafikan? Kerana ilak pada tiada dinafi. Kenapa tiada dinafi? Kerana af'al Allah amat banyak. Amat banyak perbuatan keluaran daripada zat yang satu ialah zat Allah. Begitu wajib. Dan jika ditaswirkan dengan bahawasa tiada berbuat suatu perbuatan, tak buat suatu perbuatan, malaikat ada orang masuk campur, ada orang bersekutu.
tiada berbuat suatu perbuatan, Allah tak buat akan suatu perbuatan, malaikat bersekutukan dia kan Allah oleh zat, oleh yang lain padanya pada perbuatan. Nak buat langit, ada orang masuk campur pada buat. Nak buat langit, nak buat bumi, Allah Ta'ala ketika nak buat bumi, ada yang lain masuk campur dengan Allah ketika buat pada mewujudkan bumi. Maka iaitu dinafikan pula. Kalau huraiannya begini, taswir begini, maka dinafi sebab adalah mustahil. Dinafikan pula dengan wahdaniyat pada perbuatan. Seperti dijadikan bagi api, itu kuat. Dengan sebab demikian kuat itu. Memberi dengan sebab demikian kuat itu memberi bekas. Pada barang yang menyertakan dia. Sekali lagi ya. Seperti dijadikan bagi api itu kuat. Jadi kekuatan. Mengangus. Seperti dijadikan bagi api itu kuat. Jadi kekuatan mengangus. Kita katanya di api itu ada kekuatan mengangus. Di api itu ada kekuatan mengangus. Dan sebab demikian itu kuat. Dengan sebab api mempunyai kekuatan mengangus. Memberi bekas, yakni mengangus. Memberi bekas, yakni mengangus api itu pada barang yang menyertakan dia. Pada benda-benda yang masuk kena dengan api. Menganguskan barang yang menyerta dengan dia, kan dia kan api. Api ni dia nak mengangus, nak terbakar, benda kena dekat dengan api kan. Begitulah, menyerta. Maka di situ maknanya menyabitkan, tidak menafikan kam munfasil. Menyabitkan kam munfasil. Tidak menafi. Dan seperti adalah bagi hamba itu kudrat yang memberi bekas pada perbuatan taat. Perbuatan tu tak kira perbuatan taat ke perbuatan maksiat ke, atau perbuatan tu bukan taat bukan maksiat. Dia perbuatan kita ni 2, 3 kan. Kalau bagai perbuatan taat, perbuatan maksiat, perbuatan yang bukan taat, yang bukan maksiat. Tapi di sini dia sebut 2 saja. Padahal 3. Taat, maksiat dan bukan taat dan bukan maksiat. Maka dia katanya dan seperti adalah bagi hamba itu kudrat. Ada kekuasaan, ada kudrat yang memberi bekas. Yang memberi bekas pada berbuat taat dan maksiat. Maknanya maksudnya pada buat apa-apa sajalah. Kita ada tenaga sendiri, nak buat apa, kitalah yang meluluskan. Kita yang meluluskan, bukan Allah yang meluluskan, yang melalukan, yang menjadikan. Begitulah. Maka kalau begitu maknanya ini mustahil, mesti kita nafi. Itu pendekatannya kam muttasil pada perbuatan ikut taswid. Taswid mengikut taswid yang pertama wajib pada akal. Tak boleh dinafikan. Kalau ikut taswid yang kedua mustahil, mesti dinafikan. Katanya maka segala kam ini iaitu kam muttasil dan munfasil pada zat, dan kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. 5 kan? Itu mustahil kan? Dia makai lagi kam muttasil pada af'al. Kam muttasil pada af'al, satu mustahil, satu wajib kan? Satu taswir wajib, satu taswir mustahil. Dan demikian lagi demikian lagi kam muttasil pada af'al. Jika ditaswirkan dengan bahawa berbuat suatu, dengan taswir bahawa ia Allah berbuat suatu, ada orang yang bersekutukan dia padanya pada perbuatan. Jadi semuanya jadi 6. Tapi masalah wahdan itu apa dia? Kam muttasil pada af'al tu
ikut taswir yang kedua, maka jadi 6 kan. Dinafikan dengan wahdaniyat. Nah. Adapun kam muttasil dengan maknanya perbuatan Allah Ta'ala banyak, itu tak dinafikan dengan wahdaniyat. Itu tak dinafikan dengan sifat wahdaniyat. Begitu ya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata maka wajib kita i'tikadkan bahawa Allah Ta'ala itu asa pada zat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستدعوك ما قرأناه وما فصلناه وما سمعناه وردد علينا واقتهجنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Terima kasih.